Kerjaya anda terjejas ekoran COVID-19, anda merasa risau bakal kehilangan pekerjaan? Hai semua, selamat datang ke Syarul Masa Channel, platform perkongsian tips bahasa badan dan motivasi untuk kejayaan dan kebahagiaan. Topik kali ini, saya akan kongsikan mengenai apakah tindakan yang perlu kita lakukan sekiranya kita mula khawatir ataupun kerjaya kita terjejas ekoran COVID-19. Sebagaimana yang kita sedang alami ketika ini, bukan setakat di Malaysia saja, tapi seluruh dunia sedang mengalami penularan COVID-19. Kalau kita dapat lihat di media setiap hari, bilangan yang positif semakin meningkat dan begitu juga yang telah kehilangan nyawa ekoran COVID-19 ini. Jadi kesannya, pandemik ini bukan setakat memberi kesan ataupun fenomena kepada bidang perubatan, tetapi juga secara tidak langsung memberi kesan kepada ekonomi, kepada negara ataupun individu seperti kita sekarang. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai topik kali ini, bagi yang baru mengikuti saya di channel ini, saya ingin menjemput anda untuk menekan butang subscribe yang terdapat di bawah video ini. Selepas itu, anda akan dapat melihat ada gambar loceng di sebelahnya. Tekan juga gambar loceng tadi, insya-Allah anda tidak akan terlepas tips-tips yang saya akan kongsikan pada masa akan datang di dalam channel ini nanti. Sepanjang tempoh COVID-19 ini, pada 2 minggu permulaan Perintah Kawalan Pergerakan, saya banyak menerima sesi kaunseling secara online yang mana saya kendalikan menggunakan aplikasi Zoom. Ramai sebenarnya yang telah menerima impak yang sangat ketara dalam kehidupan mereka ekoran COVID-19 ini. Seperti yang saya katakan tadi juga, pandemik ini bukan setakat memberi kesan ataupun fenomena kepada bidang perubatan tetapi ekonomi secara tidak langsung. Kalau kita lihat ataupun bincangkan dari aspek ekonomi, banyak sektor yang terjejas, antaranya pelancongan, perniagaan dan begitu juga dengan produktiviti di organisasi yang menurun dengan sangat ketara kerana selain daripada orang tidak melancong, tetapi juga pengurangan urusan jual beli di tempat awam, dan begitu juga dengan tenaga kerja menjalani kuarantin dan begitu juga yang mengikut arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi ekoran daripada itu, berbalik kepada sesi kaunseling yang saya katakan sebentar tadi, terdapat juga beberapa sesi yang saya kendalikan. Ada yang ditawarkan cuti tanpa gaji dan ada juga yang telah kehilangan pekerjaan ekoran wabak ini. Pada awal permulaan, kalau kita lihat semasa COVID-19 mula melanda pada 18 Februari yang lepas, menurut pengarah eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia meramalkan bahawa sejumlah pekerja bakal kehilangan pekerjaan meningkat 2 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. Kalau kita lihat, ada logik juga sebabnya banyak syarikat yang terjejas apabila pendapatan perniagaan mereka mulai merosot sehingga 50% berbanding apa yang diperolehi pada tahun sebelumnya. Jadi ini bermaksud gejala penyakit ini bukan setakat menyerang kesihatan tetapi juga memberi kesan kepada ekonomi, khususnya kepada masyarakat dan individu secara psikologi yang mana mula menimbulkan gangguan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, jika anda antara yang terkesan mungkin dilepaskan oleh majikan atau menerima cuti arahan tanpa gaji, atau anda sudah mula khawatir anda bakal kehilangan pekerjaan, video ini adalah untuk anda. Saya akan kongsikan beberapa tips yang saya harapkan dapat memberi pencerahan kepada tindakan yang bakal kita lakukan untuk menjalani fasa kesukaran ini dengan lebih baik. Pertama, tenangkan diri dan berfikir secara positif. Pada video yang lepas, saya ada kongsikan bagaimana negative thinking akan menyukarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan baik, dan ini secara tidak langsung memberi kesan yang kita mudah terjebak kepada isu kesihatan mental seperti depression dan anxiety. Jadi sebagai langkah permulaan, perbetulkan dahulu emotional state kita dengan mengubah fiziologi ataupun pada sesi yang lepas saya katakan bahasa badan kita, dan juga ubah fokus kita supaya bila kita dah dapat mengubah fiziologi dengan fokus ini, cerebellum kita di otak kita akan mula berdaya dan neurons di frontal lobe akan dapat lebih fokus kepada langkah penyelesaian yang bakal kita ambil berbanding memikirkan masalah yang timbul. Untuk memahami dengan lebih jelas apakah impak negative thinking ini kepada hidup kita, anda boleh tonton video yang saya telah uploadkan sebelum ini di dalam channel ini. Kedua,
perteguhkan kedudukan kerjaya dan juga kemahiran anda. Tips ini saya fokuskan lebih kepada yang berada di dalam sektor swasta. Jika anda masih mempunyai pekerjaan dan majikan masih belum memberikan kata putus mengenai masa hadapan pekerja, inilah masa untuk anda melangkah ke hadapan, dan ini jugalah adalah masa untuk anda lebih proaktif, yang mana inilah juga masa untuk anda nyatakan kepada majikan anda untuk mengambil beberapa task tambahan ataupun tanggungjawab di dalam kerjaya. Jadi jika majikan terpaksa memilih untuk mengurangkan pekerja, pastinya majikan akan memilih untuk mengekalkan pekerja yang mempunyai bukan setakat skill tetapi juga proaktif dalam menawarkan diri dalam melakukan sesuatu tugas, dan ini secara tak langsung memberikan impression kepada majikan yang anda sanggup susah senang bersama dengan syarikat. Jadi apabila terpaksa membuat pilihan, kalau majikan terpaksa membuat pilihan sama ada memilih anda atau memilih pekerja lain, majikan nak tak nak terpaksa mengekalkan anda, bukan kerana setakat anda proaktif tapi juga anda mempunyai kepelbagaian skills berbanding pekerja lain. Jadi di sini juga anda perlu bersedia, kerana apabila beberapa pekerja dilepaskan, pastinya juga akan ada beberapa posisi yang akan dikosongkan. Jadi kesediaan anda tadi untuk melakukan tugas tambahan ini akan memberikan peluang kepada anda untuk selalu bertukar topi di dalam syarikat. Di sinilah anda perlu pertajamkan skills supaya anda dapat berhadapan situasi dengan lebih baik dan juga lebih bersedia. Ketiga, wujudkan dana kecemasan. Kerana penularan COVID-19 ini berlaku secara tiba-tiba dan ada di antara kita tidak sempat melakukan persiapan kewangan. Jadi di sini apa yang perlu anda lakukan ialah menghadkan pengeluaran. Keluarkan setakat apa yang perlu sahaja. Jadi di sini apa yang perlu anda lakukan ialah duduk bersama dengan pasangan dan bincangkan apakah keperluan yang perlu dan tangguhkan dahulu kehendak yang mungkin kita telah rancang sebelum ni. Mungkin sebelum ni kita telah merancang untuk pergi melancong. Tangguhkan dahulu, pindahkan wang ke dana kecemasan. Dan sekiranya sebelum ni juga anda mungkin ada niat untuk memperbesarkan rumah, tangguhkan juga. Dan sekiranya anda ada niat untuk membeli kereta baru, ketepikan dahulu. Kerana buat masa ini, pindahkan dahulu semua kewangan yang ada kepada perkara yang perlu sahaja. Keempat, jadikan tempoh PKP ini sebagai tempoh untuk belajar. Ini adalah masa untuk anda belajar. Seperti poin yang saya katakan pada poin yang kedua tadi, anda perlu pelbagaikan skills. Sama ada perkasakan skill yang setia ada ataupun cari skill yang baru. Anda boleh join webinar ataupun kelas online, ataupun paling mudah tonton saja di YouTube, kerana di YouTube ada pelbagai tips dan teknik yang anda boleh gunakan, dan yang lebih penting anda boleh menjimatkan masa dan juga kos yang perlu anda laburkan dalam mencari ilmu. Inilah masanya untuk anda mengasah diri menjadi lebih berkemahiran, dan paling penting masa anda tidak terbuang begitu saja. Pelaburan terbaik adalah pelaburan ilmu. Anda tak semestinya perlu melaburkan duit yang banyak untuk mendapatkan ilmu, tetapi juga anda boleh laburkan masa dan sedikit tenaga untuk belajar, dan ini akan menjadikan tempoh PKP yang setakat makluman terkini hingga 14 April adalah ruang terbaik untuk anda perkasakan diri, pertajamkan kemahiran diri untuk menjadi lebih baik. Jadi sekiranya berlaku sesuatu di dalam kerjaya anda, sedikit sebanyak anda telah ada persiapan sama ada dengan ilmu baru ataupun skill baru. Kalau kita lihat pada hari ini, sekarang adalah era baru. Ramai juga yang telah melalui fasa ini untuk mula menjadi freelancer dan bekerja di rumah. Ramai juga yang telah menjana pendapatan dengan hanya duduk di rumah. Sekiranya kerjaya kita terjejas ekoran COVID-19, sekurang-kurangnya kita mempunyai pendapatan sampingan di rumah sehingga mendapat pekerjaan baru kelak. Terakhir dan yang kelima, pastikan anda berada dalam circle yang positif. Seperti yang saya nyatakan di awal video tadi, COVID-19 bukan setakat memberi kesan kepada bidang perubatan dan ekonomi, tetapi juga memberi kesan kepada psikologi masyarakat dan individu, sehingga ada di kalangan daripada kita yang mengalami gangguan dalam kehidupan seharian. Gangguan yang saya maksudkan di sini ialah ada di kalangan kita yang telah mengalami depression, anxiety dan juga stres. Untuk itu, sekiranya anda perlukan bantuan psikososial
kaunselor. Anda boleh hubungi kaunselor terdekat, khususnya kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Anda bukan setakat boleh menjalani kaunseling individu, tetapi juga boleh menjalani kaunseling kerjaya ataupun beberapa siri kaunseling yang lain. Di sini, anda boleh mengenali kerjaya yang sesuai setelah anda mengambil ujian personality kerjaya yang dikendalikan oleh kaunselor yang anda pilih tadi. Silap hari bulan, anda boleh tahu kekuatan tambahan ataupun kebolehan lain yang boleh digunakan untuk kerjaya baru kelak. Kesimpulannya di sini, anda perlu mengambil inisiatif untuk membuat persiapan untuk melalui fasa kesukaran ini dengan lebih tenang. Jika kita gagal merancang, kita sebenarnya merancang untuk kegagalan. Oleh itu, stay at home, stay safe, stay strong dan stay healthy. Berminat untuk saya kongsikan tips yang lain pada masa akan datang? Tuliskan di ruangan komen di bawah. Saya akan baca dan ulas pada siri video yang akan datang. Klik pada butang subscribe dan jumpa lagi pada masa akan datang.